Terima kasih Tuan Yang Dipertua atas kesempatan beri ruang membahaskan ucapan belanjawan Menteri Kewangan Jumaat yang lalu. Saya ucap terima kasih atas pertimbangan Menteri Kewangan menyampaikan pandangan mengambil kira beberapa isu telah dibangkitkan dan cuba meleraikan kemelut yang dihadapi. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyebut tentang apa yang diluahkan oleh ahli yang berhormat, tapi cara yang Dipertua mengulas saya kira kurang tepat kerana kita bila kita bangkitkan yang Dipertua tidak langsung bermaksud untuk mempertikai Kementerian Kesihatan atau Ketua Pengarah. Isu yang diprihatinkan oleh ahli Parlimen juga berat. Mereka mahu ruang seperti biasa, kelonggaran seperti biasa. Jadi tidak bermakna apa yang diputuskan di Kementerian Kesihatan sudah tamat sampai tidak boleh dibahaskan. Ini pun satu-satu sikap yang saya rasa kurang bijak kerana semua peraturan kita lakukan selama ini mengambil kira pandangan-pandangan. Tapi seperti mana kita tahu juga, pandangan-pandangan Kementerian Kesihatan juga dipertikai oleh ramai juga pakar-pakar yang lain. Jadi beri ruang. Janganlah sampai dianggap satu pandangan daripada MKN, Kementerian Kesihatan itu muktamad sampai tak boleh dibahaskan. Kalau gitu tak perlu ada Parlimen. Baik. Menteri Kewangan tentangkan belanjawan dalam konteks negara dan kerajaan yang belum begitu stabil dan telah mendapati masalah bila Bawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu menolak rencana mereka jalan pintas untuk menggunakan kuasa secara rakus mengisytiharkan darurat. Dan kenyataan Bawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu itu agak tegas, ya. Bukan saja menolak darurat, tapi menolak langkah yang boleh menjurus ke arah penyalahgunaan kuasa dan mengesahkan rasuah. Saya harap bukan saja ahli yang berhormat, semuanya harus teliti kenyataan itu. Bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong julung-julung kali dalam sejarah menolak usul Perdana Menteri untuk mengadakan darurat. Dan ini ada juga yang dipertikai oleh tokoh bersatu yang juga merupakan speaker yang Dipertua Dewan Negara yang saya kira sangat kurang wajar kerana kedudukan Dipertua Dewan Negara itu harus lebih mulia dan tidak boleh digunakan untuk mempertikai keputusan dan titah Bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Saya harap pihak yang bertanggungjawab dapat meneliti masalah ini dan jangan menyiasat mengikut darjat seperti mana yang banyak berlaku sekarang ini. Yang dibangkitkan juga adalah titah tuanku untuk mengajak ahli Parlimen memberikan kerjasama untuk meluluskan belanjawan. Tapi semangat inilah semangat muafakat, semangat perundingan. Sebab itu rakan-rakan dari parti PH juga dan saya percaya juga rakan-rakan dari lain-lain parti telah mengemukakan pandangan-pandangan mereka. Di kalangan PH 6 tuntutan yang didengar oleh Menteri Kewangan tapi tidak diulas sama sekali dalam ucapan belanjawan walaupun disentuh secara tidak langsung. Ada pandangan-pandangan lain tentang khususnya tentang moratorium, bank dan juga pinjaman KWSP yang disentuh secara cemerlang lalu tetapi tidak memenuhi maksud yang tuntutan yang dibuat. Jadi semangat muafakat dan kerjasama itu tidak ada. Jadi walaupun kita cenderung untuk meluluskan kerana kita tidak mahu tolak ansur soal emolument, gaji pekerja, nasib frontliners, itu tidak berbangkit. Sama ada kita luluskan atau tidak meluluskan belanjawan ini,
Kita akan pastikan bahawa ada rencana segera untuk memastikan ia tidak membebankan rakyat, khususnya pegawai-pegawai kerajaan, pejabat awam dan juga frontliners. Tapi saya tekankan di sini, saya tidak mahu ada andaian mudah. Ya, keadaan sekarang berbeda. Kerajaan dan Menteri Kewangan dan Perdana Menteri tahu bahawa belum ada penentuan dan kepastian belanjawan dalam bentuk sekarang kalau tidak dipindah untuk membela nasib rakyat yang kita yakini seperti mana kita tuntut, belum pasti belanjawan ini boleh dimoduskan dengan cara mudah. Jadi saya menyeru dan menggesa dengan tegas supaya Menteri Kewangan meneliti semula usaha menangani masalah COVID-19 dari segi belanjawan, penekanan aspek kesihatan dan lonjakan ekonomi yang disebut. Saya mulakan dengan beberapa angka unjuran yang dibuat oleh Menteri Kewangan dalam belanjawan 2021, tinjauan ekonomi 2021 pada kadar 86 sehingga 96% dan inflasi 2,1%. Unjuran ini yang saya fikir amat tidak realistik dan tidak munasabah. Kita bandingkan dulu Asian Development Outlook Update 2020 sekitar 6,5%. World Economic Outlook Oktober 2020 oleh IMF 7,8%. World Bank East Asia and Pacific Economic Update Oktober 2020 oleh World Bank Group, low case 4.4, baseline 6.3, puratanya 5.35, 5.35%. Bank Negara Malaysia dalam prestasi ekonomi suku kedua tahun 2020, 5.5 sehingga 8%. Now, dari mana Menteri Kewangan dapat unjuran yang begitu hebat dan tinggi ini? Atau untuk memenuhi selera politik untuk meyakinkan bahawa kita boleh capai pertumbuhan yang begitu meyakinkan? Unjuran tidak semestinya tepat, saya faham. Dan banyak kali ada kesilapan-kesilapan. Tapi unjuran harus realistik. Harus menunjukkan bahawa ada kesungguhan menyatakan yang benar, bukan untuk mengelirukan. Dan dibawa umpamanya alasan prestasi perdagangan negara kerana trend ekspornya meningkat. Benar, saya akui kerana kapasiti keupayaan industri kita dan juga perdagangan yang telah direkodkan dengan China, Hong Kong, Amerika Syarikat, Belanda, Taiwan. Ekspor pulih dengan pertumbuhan 2 digit dari threshold yang sangat rendah kepada 88.93 bilion. Walaupun import menyusut 3.6%. Dan kita percaya dengan perubahan dan kemenangan calon Demokrat, Presiden elect Joe Biden, keadaan tegang dengan China mungkin dapat dileraikan dan mungkin akan membantu perdagangan serantau. Tapi ini tak terlalu awal untuk kita putuskan. Jadi unjuran pertumbuhan ini juga dan belanjawan juga terkait dengan keupayaan kita, bukan saja kita, rantau dan dunia menangani pandemik COVID-19. Dan juga keupayaan kita memperolehi vaksin COVID-19. Bukan saja perolehi, tapi keberkesanan vaksin itu yang belum menentu. Ini saya akan sentuh kemudian umpamanya disebut Menteri berkenaan kata sudah dapat 3 bilion, tidak ada dalam rekod kementerian, tidak ada dalam belanjawan 3 bilion, saya tidak tahu dari mana, apakah nak disorokkan supaya tak nampak defisit. Ini perkiraan cara tipu helah accounting pun jadi masalah juga.
Ya. Jadi oleh demikian, kita lihat sekarang ini, belanjawan ini seperti yang dipersembahkan kepada Kebahaduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan juga kepada rakyat adalah belanjawan menangani COVID-19. Tetapi kumpulan wang COVID-19 hanya 5.3% daripada keseluruhan belanjawan yang berjumlah 322.5 bilion. Jadi, belanjawan COVID ini boleh mencelah 5.3%. Sila Pontian. Ya, terima kasih. Sebagaimana yang disebut tadi bahawa purata pertumbuhan pada tahun ini ialah menguncup ataupun negatif 4.5 dan jangkaan tahun depan positif 6.5 lebih kurang. Jadi adakah Port Dickson beranggapan bahawa apa yang dicadangkan ataupun diramalkan oleh Menteri Kewangan itu berdasarkan kepada kaedah V-curve, iaitu apabila kita berikan 322 bilion, dia akan melonjakkan secara bentuk V dan bukan U-curve, ataupun ada satu lagi curve baru yang dipanggil K-curve. Apa pandangan Yang Mohd Port Dickson mengenai V-curve ini? Terima kasih. Soalan tepan. Celahan yang sama. Saya beri peluang ke Kuliah Bandar Baru dulu. Baik, Datuk Speaker, celahan saya apabila Ketua Pembangkang menyinggung tentang unjuran pertumbuhan. Saya ucap terima kasih Menteri Kewangan kerana turut hadir mendengar perbahasan dan saya kira ini penting. Pertama, Menteri Kewangan. Ya, saya kira ini penting sebab kita tahu second quarter pertumbuhan kita untuk tahun ini adalah negatif 17%. Dan saya memetik laporan IMF menunjukkan recoveries bagi negara membangun untuk bulan Oktober 2020 adalah masih kritikal, iaitu minus 5.7. Ini yang terbaru sekali. Laporan IMF, recoveries bagi negara membangun untuk bulan Oktober 2020 adalah masih kritikal. Angka ialah minus 5.7%. Okay. Rujukan World Economic Outlook. Baik. Yang kedua ialah kita persoalkan bagaimana unjuran ini diperolehi supaya apabila kita semak daripada angka-angka unjuran juga, GDP yang kita sasarkan untuk tahun depan, membaca 108 muka surat teks ucapan Menteri Kewangan hari Jumaat lepas, KDNK negara akan bertambah sebanyak 6.5 hingga 7.5% untuk tahun 2021. Ya, IMF sebagai contoh mengunjurkan perkembangan ekonomi untuk ASEAN 5 ada sekitar sebanyak 6.2 bagi tahun 2021. Itu pun berdasarkan best case scenario. Ketua Pembangkang, yang harus kita tuntut penjelasan daripada kerajaan ialah sektor manakah yang dikatakan kukuh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi ini. Ini penting supaya bajet kita tidak nanti dilihat berasaskan creative imaginary numbers ataupun angka-angka impian kreatif. Terima kasih. Sila Yang Mohd. Sebab itu terima kasih Pontian dan Kuliah Bandar Baru. Sama ada V curve atau U atau K atau dalam kes Malaysia ini Z curve. Kena realistik. Sebab itu saya sebut tadi, yang positif yang hanya perdagangan soal ekspor. Tetapi saya akan jelaskan umpamanya bahawa bukan saja dari segi andaian yang dibuat atau unjuran yang dibuat oleh badan-badan antarabangsa dan ekonomi tempatan, tetapi umpamanya apa yang dibuat oleh Kementerian Kewangan tentang unjuran cukai korporat. Cukai korporat kita 2019 sebelum COVID 63.8 bilion.
Cukai korporat 2020 yang disebut oleh Menteri Kewangan 59.4. Sudah tahu Yang Berhormat tahu bahawa dengan kelemahan sektor industri dan kekurangan pendapatan, penutupan syarikat-syarikat dan pembuangan pekerja, mustahil penyusutan hanya 4 bilion. Jadi unjuran itu sangat tidak menusabah. Unjuran cukai korporat 2021 yang kita tengah mengangkat ekonomi ini. Mungkin kalau boleh mula pertengahan tahun depan, belum tentu. Tapi unjuran Kementerian Kewangan 64.6 bilion. Lebih daripada 2019 sebelum COVID. Ini bagi saya andaian yang tidak menusabah, ini angka main-main untuk menggabui mata rakyat. Ya. Dan saya tidak anggap satu yang bertanggungjawab bagi pihak Menteri Kewangan untuk menggunakan medan ini, memberi penjelasan kepada rakyat bahawa pendapatan negara dari cukai korporat itu 64.6 bilion. Ya. Kemudian kita lihat pendapatan korporat. Kita tahu juga bahawa pengucupan, kerugian dan juga permasalahan dihadapi oleh syarikat-syarikat. Bursa saham KLCI 30 syarikat 7 bilion pada suku kedua 2020 menguncup 74% di antara suku ke satu suku, 49.1% berdasarkan tahun demi tahun. Maknanya kerugian pengucupan itu 49.1%. Ya, daripada sumber Malaysian Reserve 4 September, pendapatan korporat untuk dipulihkan pada suku ketiga. Ya. Untuk memudahkan, saya ada cat-cat ni kalau membantu speaker sikit. Ni, kalau begini, macam mana pendapatan kita melonjak? Dari mana boleh melonjak kalau pengucupan pendapatan? Ya. Jadi oleh demikian, kalaupun corporate earnings kita mungkin meningkat untuk suku ketiga, dia tidak boleh mencapai jumlah yang diunjurkan oleh Kementerian Kewangan. Jadi oleh demikian, berdasar dua perkiraan ini saja tidak musabah. Saya sambung lagi umpamanya. Daripada Corporate Income Tax Collection, ya, SITA. Ini tak kira IKS. Kerana SME ini mengalami permasalahan yang sangat besar dan semua kajian membuktikan keadaan sedemikian. Ya. Tetapi yang disebut pendapatan daripada cukai korporat dan cukai pendapatan di antara 40 hingga 45 bilion itu telah melebihi unjuran yang munasabah sekitar 20 bilion. Jadi ini menunjukkan di dalam angka pendapatan agak tinggi untuk menunjukkan supaya kita tidak mengalami defisit. Padahal kita dah sebut dalam keadaan mengalami COVID ini, kita tidak sangat tekankan soal defisit. Kerajaan boleh tangguh, terpaksa hadapi masalah defisit. Tak payah nak cuba kelirukan dan gabui mata rakyat kata kita dapat kawal defisit dengan membuat suatu hujah yang salah dan tidak benar mengenai unjuran pendapatan seperti mana yang saya buktikan tadi. Kita ambil umpamanya pendapatan individu, cukai pendapatan income tax. Kerajaan jangka untuk dapat kutip 42.4 bilion tahun 2021, 35.9 bilion tahun 2020. Maknanya meningkat 6 bilion kepada 38.68 bilion berbanding kutipan tahun 2018 berjumlah 32.6 bilion. Tetapi kita kena ingat, pada masa itu diberi
amnesti oleh Menteri Kewangan yang lalu. Jadi pendapatan one off itu tidak boleh memberikan gambaran bahawa ada lonjakan. Hubungan kadar pengangguran, gaji dan cukai pendapatan individu meningkat 5.1% pada suku ke suku tahun 2020. Pada masa yang sama kita tahu bahawa selain daripada pembuangan pekerja, pertumbuhan gaji yang negatif bagi pekerja dalam sektor swasta. Suku tahun 2020 negatif 5.6%. Suku pertama positif 2.1%, suku kedua negatif 5.6%. Kalau negatif begini, dari mana yang boleh dapat wang lebih ini? Ini daripada Quarter Bulletin Bank Negara Malaysia. Negative wages growth. Second quarter 2020. Dan selain daripada itu, Menteri Kewangan maklum tentang pemotongan allowance, kerja di rumah yang juga akan melibatkan pemotongan pelbagai allowance. Maka oleh itu, unjuran hasil cukai pendapatan individu yang dianggarkan pada tahun 2021 sekitar 42.4 bilion pada hemat saya bukan saja tidak mensabah tapi tidak bertanggungjawab kalau diteruskan dan tidak dipindah oleh Menteri Kewangan selepas ini. Kerana dia masih harus susut dan saya tidak fikir ia boleh melebihi 36 bilion. Berikutnya soal kumpulan wang amanah pencen. Maknanya untuk menunjukkan pendapatan kita bertambah, apa yang Menteri Kewangan lakukan ialah mengambil 5 bilion daripada KUAP untuk 2020 dan 5 bilion untuk 2021. Maknanya kerajaan ambil daripada kumpulan wang amanah pencen masuk sebagai pendapatan. Padahal ada cara-cara lain. Sukuk atau bond daripada mengambil wang dan dipindahkan begitu rupa. Ini hanya untuk menampung perbelanjaan, mengurus atau OPEX, tetapi 5 bilion itu dipindahkan untuk dikelirukan seolah-olah ini pendapatan negara. Maknanya 5 bilion 2020, 5 bilion 2020 ambil daripada kumpulan wang amanah pencen, nampak seolah-olah penambahan pendapatan negara. Berikutnya hasil bukan cukai. Untuk 2021, kategori dari pulangan dan pelaburan dalam negeri yang lain akan meningkat. 2020, anggaran 7.27 bilion. 2021, 14 bilion, kenaikan sebanyak 93.16%. 2019, 2.378 bilion diterima. Hasil wang bukan cukai ini saya nak tanya dari mana? Nak jual tanah mana? Nak jual saham mana? Kalau jual saham dalam keadaan sekarang, saham-saham kerajaan memang melingkuplah namanya kerajaan. Sebab keadaan saham yang begitu rendah sekali. Kalau tanah, kita nak tahu tanah bagaimana, skop koroni mana yang nak dapat, rundingan terus dengan siapa, apakah ada tender atau tidak. Dan jumlah ini yang disebut jumlah terbesar yang pernah dilakukan dalam negara kita. Jumlah yang nak diperolehi sebegitu tinggi dan tidak ada penjelasan dari mana. Plus bilion dari mana? Nak jual apa? Nak dapat dari mana? Siapa nak bagi? Ini tidak dijelaskan. Ya. Jadi kalau dijelaskan dan sebagainya, kita nak tahu mesti ada ketelusan, mesti ada tender, jangan ada bentuk penipuan dan juga kepentingan beberapa syarikat ataupun kroni
untuk mendapat hasil daripada usaha yang disebut tadi, pendapatan. Oleh demikian, anggaran hasil negara bagi belanjawan 2021 ini dari cukai korporat, cukai pendapatan, ambil wang amanah pencen, jual aset, perlu penjelasan terang daripada Menteri Kewangan. Unjuran sebenarnya pada hemat saya tidak boleh melebihi 198 bilion berbanding 236.9 bilion yang diunjuk oleh kerajaan. Saya harap rakan-rakan daripada ahli berhormat sebelah sini dan sebelah sana dapat bersama meneliti semula angka-angka ini. Ini kalau ikut COVID-19 bajet, meminjam kata-kata Geoffrey Williams dan Nur Muhammad Tajrid, an ordinary budget for extraordinary times. Ya. Bagi saya bukan saja ordinary, misleading budget menghadapi masalah yang extraordinary. Apa extraordinary-nya ya? Ditekankan berulang kali COVID. Jadi maknanya rakyat fikir ini terpaksa, kita kena tolong bagi 500 ini, 300 ini. Seolah-olah begitu extraordinary-nya. Ya. Tetapi jangan lupa, kumpulan wang COVID-19 ini masih merupakan jumlah kecil 17 daripada keseluruhannya. Walaupun dijelaskan kemudian soal peruntukan Kementerian Kesihatan ini dibantah oleh banyak kalangan, Menteri Kewangan jelaskan, oh tidak, tak nampak di sini, nampak dalam development expenditure. Ini saya tak faham betul. Beramai yang bekas Menteri Kewangan di sini, dari Bagan, saya sendiri, dari Pekan, kita tak buat. Mana boleh kita guna peruntukan Kementerian Kesihatan, kemudian ada sorok pula belah sana lagi, bawah development. Buat apa? Peruntukan ini harus beri penjelasan. Ya. Tak boleh umpamanya, saya fikir sebab utamanya hanya nak tunjuk bahawa tidak ada defisit yang bertambah. Tapi tidak boleh dalam bentuk penipuan angka atau mengelirukan. Ya. Kita baca teliti, kemudian yang kita faham daripada buku ekonomi, penyataan ekonomi dan juga kenyataan dan juga ucapan, tetapi tidak dapat dibaca sehingga dibantah, kemudian baru dibangkit. Ada celah sana, celah sini, disorok sana, disorok sini. Tak. Jadi oleh yang demikian, kalau kita lihat umpamanya buku tinjauan ekonomi, 9 isu dalam pengurusan dan prospek ekonomi itu ditekankan. Banyak menarik. Kesihatan rakyat, saya tekankan yang 3 yang utama. Dan saya percaya Yang Berhormat yang berikut akan teliti, mencerakitkan cara teliti tiap aspek yang disebut. Ya. Tapi yang saya nak tekankan, di antara 3 yang terkait ialah pertama kesihatan rakyat, kedua jaminan bekalan makanan yang tidak mencukupi, dan ketiga peluang pekerjaan terhad. Ya. Maka saya mulakan tentunya kalau dalam soal kesihatan dengan Kementerian Kesihatan. Dan saya ambil kesempatan ini untuk menyatakan penghargaan. Ya. Kita hargai Kementerian Kesihatan, Ketua Pengarahkan frontliners, ialah dengan memastikan kita juga urus dengan baik. Jangan kita suruh frontliners bekerja baik dan kita duk kira kontrak di kementerian tu. Ya, ini yang pernah berlaku. Kita minta orang korban, bagilah RM300, RM500, dia pun senang hati, tapi tumpuan kita ini berapa boleh untung dari kontrak yang kita luluskan. Ini kerja begini mesti dihentikan. Kementerian Kewangan mesti pastikan proses tender yang lebih telus, harga yang lebih patut. Saya tekankan umpamanya dimasukkan dalam peruntukan Kementerian Kesihatan penambahan 1.3 bilion ringgit tahun ini, tahun depan berbanding peruntukan sebelumnya. Ya.
Tetapi kita juga tahu peruntukan untuk vaksin 3 bilion yang saya sebutkan tadi itu tak dimasukkan. Kerana penambahan itu hanya 1.3 bilion. Tidak termasuk. Saya teliti tengok. Masuk. Tidak ada. Menteri Kewangan kata ada. Dari mana ini? Dari mana sumber 3 bilion? Kemudian Menteri Mosti dah seronok dah. Tweet hari-hari. Kita dapat 3 bilion. Dari mana 3 bilion ini? Tak ada sebut. Jadi oleh demikian, saya nak, jika kita tahu bahawa keperluan, dan kita sokong. Kalau betul ada keupayaan kita dapat vaksin, suku pertama, terus kedua, kita siapkan peruntukan, dengan jangkaan akan perolehi vaksin, tidak ada sebab mengapa kita harus bantah. Tetapi kita tidak boleh sebut umpamanya 3 bilion, tapi 3 bilion itu atas angin. Sebagai contoh. Jadi ini saya bimbang kerana dia nampak macam manipulation figures budget. Dan ini tidak boleh diizinkan dalam keadaan sekarang. COVID-19, peruntukan tak tambah, peruntukan yang harus ada tidak ada, dan kemudian kita tambah peruntukan lain dalam pembangunan yang akan saya sentuh. Yang kedua, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Dia susut 158 juta. Ya. Menteri Kewangan sebut kita bagi bantuan subsidi harga padi. Tepuk belaka. Yang tepuk tak tahu bahawa peruntukan subsidi padi itu dikurangkan. Ya. Berbanding tahun 2020 berkurang 50 juta ringgit. Penanam padi ini kategori rakyat miskin. Kedah, Kelantan, Terengganu sampai Sabah, Sarawak. Tetapi subsidi padi dikurangkan dan menjejaskan kedudukan ratusan ribu keluarga penanam padi, majoriti Melayu, Bumi-Putra. Dan B40. Ya. Dan padahal kita tekankan ini sebagai keutamaan, tapi kita kurangkan. Ini sebagai saya contoh. Ya. Belanjawan 2021 juga, dana bagi LKIM berkurangan 37.6 juta berbanding tahun sebelumnya, iaitu 100.6 132 juta. Jadi oleh demikian, maknanya untuk 2021, jadi kurang 37.6 juta. Apa yang dilakukan oleh Menteri Kewangan ialah kurang daripada LKIM, kemudian ambil lebihan itu dan bagi kepada nelayan. Ini bagi saya satu yang mengelirukan, dan coba you tarik daripada LKIM. LKIM itu tanggungjawab dia membantu menyediakan prasarana dan kemudahan, membantu nelayan. Dan kalau apa yang berlaku, penurunan sebanyak 35.19% ini akan memberi kesan kepada nelayan. Jadi nelayan bila dengar ucapan belanjawan nampak gembira dapat RM300, sebenarnya dipotong daripada peruntukan dia yang sebelumnya. Kementerian Sumber Manusia, peningkatan 0.7% berbanding atau ketimbang tahun sebelumnya. Ya. Padahal kalau dilihat kumpulan wang COVID-19, subsidi upah yang diumumkan hanya bagi tempoh 3 bulan dengan 1.5 bilion ringgit diperuntukkan bagi menampung 900,000 pekerja. Bagi tahun 2020, 12.5 bilion subsidi upah disediakan. Now, subsidi upah yang dilanjutkan 6 hingga 9 bulan itu saya setuju. Ya. Tetapi kita kena ingat bahawa 53% yang disebut jumlahnya ialah 820,000 penganggur pada Mei 2020, yang di antara yang tertinggi yang pernah kita catat. Jadi apakah
jumlah ini dan pendekatan begini boleh menyelesaikan masalah yang berlanjutan. Kalau setakat ini kita lihat sehingga akhir tahun belum ada kesan pemulihan yang sebenarnya. Ya. Berdasarkan Jabatan Perangkaan Malaysia 2020 siri 8, 26.3% daripada jumlah 15.3 juta tenaga kerja di Malaysia yang terlibat dalam industri ekonomi gig atau 4 juta pekerja Malaysia yang dikategorikan sebagai freelancer atau pekerja bebas. Ya. Kalau statistik tenaga buruh di Malaysia Ogos 2020, Jabatan Perangkaan, kadar pengangguran kekal pada 4.7% 2020, maknanya 741.6 ribu. MIR on unemployment, pengangguran, maknanya anggap stabil keadaan begitu, dan dengan prihatin penjana dan package stimulus dan moratorium bank harus kekal dalam keadaan yang sama, tetapi masih membimbangkan kerana mungkin mencecah sehingga 4.5%. Jadi oleh demikian, menangani masalah pengangguran bukan saja dengan retraining seperti yang ditekankan oleh Kementerian Sumber Manusia, tapi ialah kerana memberikan jumlah bantuan yang mencukupi supaya mereka boleh survive dalam keadaan sukar sekarang. Kementerian Dalam Negeri, penyusutan 75 juta. Padahal ditugaskan kepada pihak polis dan pihak keselamatan, tugas yang lebih, tapi penyusutan 75 juta, dan mereka ini termasuk yang disebut barisan hadapan, polis, warden penjara, kaki tangan beruniform yang lain. Jadi kita minta supaya ini dapat diteliti semula dan tidak mengutamakan projek-projek mega, kerana yang ditekankan projek mega itu lebih daripada yang diwar-warkan. Ya. Kalau dalam propaganda ini semua simpati dengan frontliners, sampai frontliners semua simpati. Tapi kalau ikut dari segi unjuran perbelanjaan untuk kemudahan mereka, kesihatan, topeng dan sebagainya, tidak setimpal dengan apa yang diumumkan. Pak Dickson. Sila, Lembah Pantai. Terima kasih. Silakan. Ringkas saja, Pak Dickson sebut tentang frontliners yang bukan sahaja dari kalangan KKM tetapi juga anggota polis, warden penjara dan petugas. Dan Yang Berhormat Pak Dickson menyebut tentang propaganda. Kita tahu pada Jumaat yang lalu Menteri Kewangan tidak menyebut peruntukan 85.5 juta untuk jasa agensi propaganda. Jadi adakah Yang Berhormat Pak Dickson bersetuju sekiranya kita pindah dan kita batalkan 85.5 juta untuk jasa ini dan kita berikan seluruhnya kepada frontliners yang bukan daripada KKM? Apa pandangan Yang Berhormat Pak Dickson? Pak Dickson, jawab baru nak tambah sikit. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih kepada Pak Dickson. Saya nak menyusuli apa yang Lembah Pantai sampaikan, dan pada masa yang sama saya dengar penerangan daripada Ketua Pembangkang tadi bagaimana peruntukan itu disorok dan sebagainya. Umum ada peruntukan 3 bilion untuk vaksin, khabar satu dunia, tapi bila semak bajet tiada. Tetapi juga seperti yang disebut oleh Lembah Pantai tadi, bajet yang terang-terang untuk propaganda tu tak disorok. Dia masukkan 85 juta ringgit. Contoh satu lagi, kalau Pak Dickson boleh tengok di bawah KPKT ada penggerak komuniti tempatan. Kita tahu bahawa NGO ini rapat dengan parti politik. Masuk berjuta-juta. Jadi bila dimasuk propaganda ini dalam keadaan kita mahukan bajet ini untuk rakyat. Kita mahu supaya kerajaan ini membantu frontliners. Tetapi masalahnya yang kita nampak yang patut dibuat tidak dibuat, yang tak patut dibuat dia buat secara terbuka. Mohon pandangan Pak Dickson. Sila Pak Dickson. Terima kasih Lembah Pantai Johor Bahru. Memang jasa itu akan dimasukkan dan kemudian dan juga KPKT 8.6 juta.
Tapi yang ini saya simpati dengan Menteri Kewangan. Sebab dia bukan orang politik. Orang masukkan jadi dia Menteri Kewangan, tulis je. Tapi saya nak beritahu Menteri Kewangan. Bila begini jadi macam ni, dibuka. Yang kena jawab Menteri Kewangan. Ya. Jadi sebagai sahabat ni simpati, batalkan je lah. Mana boleh, ya. Tapi saya akan sentuh perkara itu. Ini saya nak sentuh sedikit tentang Perintah Perkawalan Pergerakan dan PKPB ni. Kalau tanya tadi macam speaker, dia dibagi gambaran seolah satu fatwa daripada Kementerian Kesihatan, kita jangan bahas lagi. Tak betul. Semua ini ada hujah dia, ada pakar kesihatan yang pertikai, umpamanya Selangor, ya, buat PKPB. Kerajaan Negeri Selangor tak tahu pun. Satu. Keduanya, Ulu Selangor, Kasabak Berkenan, tak kena mengena. Yang nak satu negeri ni sebab apa? Dan dia jejaskan kegiatan ekonomi. Ya. Jadi oleh demikian, sementara kita harus kawal dan jaga soal kesihatan. Ini bagi macam ini semua ni untuk di parlimen. Saya sampai tak boleh sebelah langsung Kota Raja, jauh tak dengar. Tapi tak tahu ada arahan baru keluar. Jadi yang ini buat apa? Ya. Jadi hal-hal sedemikian boleh kita bahaskan. Ya. Saya nak minta supaya walaupun kita terima baik, ya, pengorbanan, kerja dan sebagainya, kita tak pertikai. Tetapi di semua negara, perbahasan di antara keperluan lockdown yang tamat atau selektif, itu semua dibahaskan. Ya, di antara kepentingan mengawal kesihatan yang menjadi diutamakan dan juga kepentingan jaga kehidupan mereka. Ya. Tak sama. Orang yang ada pendapatan gaji menteri, dia tak tahu. Orang yang hilang pekerjaan kerana sekatan ini, itu masalah mereka itu serius. Jadi oleh mereka pertimbangan di antara kesihatan dan juga ekonomi dan pekerjaan basic itu harus ada. Puan Laluan, Pak Dixon. Sila, Setiawangsa. Sekejap saja. Setiawangsa nak tanya pandangan Pak Dixon. Bukan, kita dua-dua bukan pakar kesihatan, tetapi daripada segi public policy, cara kita kira kes COVID yang ada di dalam negara ini tidak mengambil kira kepadatan penduduk. Dan bila kita MKN misalnya mengumumkan PKPB hampir seluruh negara, ada pakar-pakar perubatan yang mempertikaikan kerana sebenarnya mungkin Sabah atau Labuan dari segi kepadatan yang perlu PKPB atau malah PKP, tetapi negeri-negeri lain sepatutnya tidak di lockdown sepenuhnya. Sila, Pak Dixon. Setuju itu yang saya tekankan, ya. Umpamanya 7 kes satu negeri terus PKPB, ya. Atau apakah nak ditekankan hanya satu kawasan dan enforcement yang keras. Saya tidak pertikai. Kalau kita nak pastikan penguatkuasaan yang tegas, kita sokong. Tak pernah kita petikai tindakan tentera atau polis atau pasukan keselamatan dalam mengawal. Tetapi itu pun kena jaga juga. Kadang-kadang untuk VVIP terlepas, untuk yang di bawah kena teruk. Itu masalah juga. Ya. Jadi orang tak yakin kita. Jadi orang tak yakin apakah sungguh-sungguh pelaksanaan mereka, satu. Keduanya, apakah perlu sampai begini berlarutan. Jadi sebab itu saya minta supaya dalam ini dia mesti open data dan data tidak tahu. Pak Dixon boleh celah sikit. Saya nak tekankan nanti. Mesti ada ketelusan, kita kena tahu ada 7 kes di Selangor umpamanya di Petaling Jaya. Di mana? Ya. Dan apa kebenarannya? Jadi bila ada open data dan maklumat yang telus, orang lebih yakin. Sekarang ini lebih ramai orang yang mula pertikai. Ni apa dia ni? Mengapa sampai berlarutan dan kesungguhan mereka untuk sedikit PKPB. Sedikit PKPB. Lagi kerajaan tu lemah, lagi banyak PKPB. Sampai darurat terus. Jadi ini masalah dia. Ya. Tak boleh darurat, PKP. Kalau betul masalahnya bagi contoh dan teliti, orang boleh terima. Saya pun tidak mau pertikai. Ini kerana soal keselamatan dan kesihatan harus diutamakan. Tapi jangan digunakan ini sehingga orang mula pertikai kesahihan.
Terima kasih Pak Dixon. Saya nak minta Pak Dixon. Assalamualaikum, salam sejahtera, bersua kembali. Saudara, anda baru saja menyaksikan sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 yang dilakukan ataupun dibuat oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim